Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak tahun 6. Hari ini kita teruskan lagi pelajaran ibadat kita. Kita masih lagi berada di bawah tajuk zakat dan masih lagi membincangkan tentang zakat fitrah. Jadi untuk hari ini Ustazah nak menerangkan berkenaan dengan syarat-syarat wajib zakat fitrah. Okey, syarat wajib zakat fitrah yang pertama ialah seseorang itu hendaklah beragama Islam. Ini penting. Jadi orang yang beragama lain tu kita tak boleh kata dia wajib untuk zakat fitrah. Hanya orang Islam saja yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, seseorang itu berharta. Maksud berharta ni, seseorang itu mampu untuk menanggung dirinya, menanggung keluarganya ataupun orang-orang yang wajib ke atasnya untuk ditanggung dan mempunyai lebihan harta daripada keperluan tanggungan tersebut. Dan syarat yang terakhir, seseorang itu sempat hidup pada akhir Ramadan dan sempat juga hidup pada awal Syawal. Jadi untuk syarat yang ketiga ni, Ustazah mohon anak-anak tolong rujuk muka surat 9 buku teks. Di situ ada beberapa penerangan berkenaan dengan syarat yang ketiga ni. Jadi di sini Ustazah nak terangkan berkenaan dengan syarat yang ketiga ni. Okey, syarat yang ketiga ni bermaksud seseorang itu sempat hidup pada akhir Ramadan dan sempat hidup juga pada awal Syawal. Bermaksud seandainya seseorang itu ditakdirkan meninggal sebelum masuk bulan Syawal, jadi tidak wajib ke atasnya untuk dibayar zakat fitrah. Begitu juga sekiranya seorang bayi yang dilahirkan selepas habis Ramadan. Bayi tersebut juga tidak wajib untuk dibayar zakat fitrah. Macam mana kita nak tahu bila akhir Ramadan, bila pula bermulanya Syawal? Okey ya. Akhir Ramadan dikira berakhir pada selepas masuknya maghrib pada 30 Ramadan. Maksudnya pada hari terakhir kita berpuasa Ramadan, masuk maghrib, dah habis dah Ramadan. Masa tu dah habis dah Ramadan. Bila dah masuk maghrib, dah habis Ramadan. Bila pula masuknya Syawal? Masuknya Syawal apabila masuknya maghrib pada akhir Ramadan. Tukar. Tamatnya Ramadan, maka bermulalah Syawal. Jadinya, Ustazah ulang balik ya. Orang yang meninggal tadi ni, yang tak wajib untuk dibayar zakat fitrah, orang yang meninggal sebelum maghrib akhir Ramadan. Dia tak wajib. Sebabnya masa tu tak masuk Syawal lagi. Begitu juga untuk bayi. Bayi yang lahir selepas maghrib akhir Ramadan. Selepas maghrib tu dah dikira sebagai satu Syawal. Jadi kedua-dua golongan ini tidak wajib untuk dibayar zakat fitrah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada waktu untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi untuk ini Ustazah minta anak-anak sila rujuk buku teks ibadat di muka surat 10. Ya. Okey. Waktu-waktu ini perlu. Sebab apa? Supaya zakat fitrah yang kita bayar itu akan dikira sah sebagai zakat fitrah. Bukan mengikut sekiranya kita membayar mengikut tempoh waktu yang ditetapkan. Sekiranya kita tidak mengikut tempoh waktu ditetapkan, bermaksud kita punya pembayaran zakat fitrah itu tidak dikira sebagai zakat fitrah. Okey, di sini ada 5 waktu ataupun 5 hukum pembayaran zakat fitrah. Ya. Jadi yang pertama, hukumnya wajib. Pada waktu bila hukumnya wajib? Selepas terbenam matahari akhir Ramadan sehingga sebelum solat Aidilfitri. Maksudnya di sini selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Dah terbenam matahari bermaksud dah masuk dah maghrib. Jadi dah masuknya satu Syawal. Asal bermula daripada itu sehingga solat sunat Aidilfitri
dikira hukumnya sebagai wajib. Okey, yang kedua, hukumnya afdal. Pada masa bila hukumnya afdal? Sebelum menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Yang ketiga, hukumnya sunat. Pada masa bila hukum membayar zakat fitrah ini sunat apabila kita membayar zakat fitrah di sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat, hukumnya makruh. Bila hukumnya makruh apabila kita membayar zakat fitrah ni? Selepas menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Dan yang terakhir, hukumnya haram. Haram kita membayar zakat fitrah bila masanya? Apabila kita membayar zakat fitrah selepas terbenam matahari 1 Syawal. Jadi, Ustazah harap anak-anak mendapat sedikit gambaran berkenaan dengan penerangan Ustazah pada hari ini.